Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, antaranya nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat istiqamah, konsisten kita dalam melakukan amalan, sehinggalah kepada hari ini dalam bulan Ramadan kita dapat menjalani ibadah puasa di siang harinya dengan sebaik yang mungkin, dan di malamnya dengan amalan-amalan sunat yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita asbab ini untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sedang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, nikmat istiqamah ataupun nikmat konsisten dalam melakukan amalan adalah satu perkara yang sangat penting bagi setiap hamba Allah Ta'ala yang beramal. Seorang mukmin yang beramal, perkara penting yang perlu ada adalah istiqamah selain daripada ikhlas. Sebab itu istiqamah ini ataupun konsisten ini sangat penting, memastikan bahawa amalan yang kita lakukan itu bukanlah amalan yang tidak bersungguh-sungguh, tetapi konsisten itu bukti bahawa amalan yang kita lakukan adalah ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala. Ini maknanya orang yang ikhlas melakukan amalan, kita boleh lihat bahawa amalan yang dilakukannya itu adalah amalan yang konsisten, amalan yang istiqamah sehinggalah ke akhirnya. Sidang penonton sekalian, pada kali ini ingin saya kongsikan beberapa hadis, juga beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang peri pentingnya istiqamah dalam melakukan amalan. Pertama sekali ingin saya kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku berkenaan Islam perkataan yang tidak perlu aku bertanya kepada orang lain selain daripada kamu. Datang si Abi Amrah Sufyan ini bertemu dengan Rasulullah, minta Rasulullah ajarkan sesuatu yang ada dalam Islam ini, sesuatu yang penting yang ada dalam Islam ini. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amantu billahi thumma istaqim. Hendaklah aku beriman dengan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian beristiqamah. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, juga disebutkan oleh Darul Qutni. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam syarah Riyadhus Salihin, Syekh Utsaimin ada menyebutkan bahawa istiqamah ialah seseorang itu sabit mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana suruhan Allah, dan didahuluinya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan istiqamah, yang dikatakan konsisten itu ialah seseorang yang telah pun mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sabit, dia tetap, dia beristiqamah, dia konsisten di atas syariat Allah Ta'ala itu. Dan sebelum konsisten ini lahir, dia didahului dulu oleh sifat ikhlas, melakukan amalan ikhlas kerana Allah Ta'ala, barulah datangnya konsisten. Sebab tu di awal tadi saya menyebutkan bahawa tanda orang yang beramal dan amalannya itu ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka tandanya adalah dia akan melakukan amalan itu secara konsisten ataupun secara ikhlas. Secara ikhlas
secara konsisten atau secara istiqamah, ya. Baik sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Sidang penonton sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fastaqim, hendaklah kamu beristiqamah, hendaklah kamu konsisten apa yang telah pun diperintahkan ke atas kamu. Maknanya bila mana kita ini telah pun menjalani segala amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah kita konsisten. Baik, sidang penonton sekalian, antara bentuk-bentuk istiqamah yang pertama sekali, melaksanakan segala yang wajib dengan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan perkara yang diwajibkan ke atas kita, yang difardukan ke atas kita ialah ibadah puasa. Maka kita kena konsisten melakukan ibadah puasa di siang Ramadan, daripada hari pertama Ramadan sehinggalah ke hari yang terakhir Ramadan, 30 Ramadan itu maknanya kita konsisten berpuasa. Itu yang pertama sekali, konsisten dalam melakukan perkara yang difardukan, diwajibkan ke atas kita. Kemudian yang keduanya, istiqamah ini dalam kita menambah ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunat. Dalam bulan Ramadan banyak perkara amalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah yang merupakan amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan, iaitu antaranya bersedekah sunat. Nabi SAW menunjukkan bahawa Nabi seorang yang sangat pemurah dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan Nabi pemurah, tetapi dalam bulan Ramadan Nabi lebih-lebih pemurah. Di malam Ramadan ada salat tarawih. Maka tarawih kita juga kena konsisten. Kalau di awal Ramadan itu kita boleh bersungguh-sungguh, kita bersemangat melakukan tarawih, maka di pertengahan Ramadan ataupun di akhir Ramadan juga kita kena istiqamah, konsisten melakukan tarawih, bukan hangat-hangat tahi ayam. Ya, di awalnya saja kita bersemangat, ya, maka makin banyak hari Ramadan kita lalui, semakin luntur semangat kita, hinggalah ke akhir Ramadan terus hilang kita daripada melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, konsisten kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita orang yang menjauhi maksiat, maka teruslah untuk kita berkonsisten, beristiqamah, meninggalkan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan terus. Itu istiqamah dalam melakukan, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, disebutkan oleh ulama, istiqamah itu ialah istiqamah dalam kita menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah pun dibebankan ke atas diri kita. Kalau kita seorang suami kepada isteri, maka konsistenlah melakukan segala bentuk tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isterinya. Kalau kita sebagai seorang bapa kepada anak-anak, maka konsistenlah, istiqamahlah kita dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa kepada anak-anak kita. Begitu juga dengan tanggungjawab yang lain, ya, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pendidik, guru, ya, sebagai seorang pekerja, maka hendaklah istiqamah dalam kita melakukan amanah itu dengan sebaik yang mungkin. Itu yang disebutkan oleh ulama. Sebahagian ulama lain menyebutkan bahawa istiqamah dengan makna sabit, tetap,
tanpa gundah gulana dan luntur semangat bila mana kita melaksanakan amanah, sama ada amanah itu datang daripada Allah Ta'ala ataupun amanah itu amanah yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, ya, maka sepatutnya kita ini melaksanakan amanah itu istiqamah dalam keadaan kita tidak gelisah, tidak gundah gulana. Ya, itu yang disebutkan oleh ulama. Sidang penonton sekalian, kita lihat apakah kelebihan orang yang istiqamah dalam melakukan amalan ini. Antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 hingga ayat ke-32. Sekurang-kurangnya ada 4 ganjaran, kebaikan, kelebihan orang yang melakukan istiqamah dalam amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh istiqamah di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberikan ilham. Janganlah kamu bimbang berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bimbang. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kemudian yang ketiga, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia pada hari akhirat. Dan yang keempat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kamu akan beroleh pada hari akhirat nanti apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Sidang penonton sekalian, dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan mengganjari mereka yang istiqamah di atas jalan yang betul, istiqamah di atas amalan yang betul. Maka antaranya disebutkan tadi, yang pertama, orang yang istiqamah melakukan amalan, Allah Ta'ala akan datangkan malaikat, dan malaikat akan ilhamkan pada diri kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, dan jangan kamu berduka cita. Ya, maka itu antara yang disebutkan, kalaupun berlaku perkara yang tak baik, maka malaikat akan datang tenang, akan bercakap dengan kita, tenang, jangan takut, jangan berduka cita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terimalah berita gembira bahawa kamu akan mendapat syurga. Ini janji Allah Ta'ala, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah, Allah Ta'ala akan janjikan syurga untuk mereka. Kemudian yang ketiga, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, Allah Ta'ala akan jadi penolong kita semasa hidup di dunia, juga di akhirat nanti. Ya, Allah Ta'ala akan berikan syafaatnya kepada kita. Ya, Allah Ta'ala akan berikan pertolongannya kepada kita semasa kehidupan di dunia, apatah lagi di kehidupan di akhirat nanti. Dan yang keempat, kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang kamu inginkan oleh nafsu kamu. Maka bila mana kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti,
mintalah pada Allah Ta'ala apa yang kita nak, pasti Allah Ta'ala akan berikan. Itu antara ganjaran kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang beristiqamah dalam melakukan amalan. Seterusnya, Nabi SAW menyebutkan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Seafdal-afdal amalan itu ialah amalan yang berterusan, istiqamah, sekalipun amalan itu dilakukan sedikit. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, semoga perkongsian kita mengenai hadis dan juga ayat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan istiqamah ini memberikan suntikan semangat kepada kita untuk terus meningkatkan amalan dalam bulan Ramadan. Pada kali ini, di siang harinya kita berpuasa, di malamnya dengan salat-salat nawafil, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat kita lakukan dengan istiqamah dengan sebaik yang mungkin hingga ke akhir Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.